Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita uh, dalam panduan jawapan buku latihan dan aktiviti sains tahun 3, muka surat 75. Tajuk dia menguji kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Kita nak uji bahan asid dan alkali menggunakan selain daripada kertas litmus. Okey, kita baca soalan. Aisyah ingin menguji sifat beberapa bahan, tetapi kertas litmusnya telah habis. Apakah bahan lain yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Warnakan jawapan anda. Okey, untuk soalan ni kita kena rujuk pada muka surat berapa? 122. Buku teks. Okey. Rujuk pada muka surat 122. Meneroka pengganti kertas litmus. Jawapan dia dah ada dekat sini. Apa kita boleh guna? Okey. Kita boleh gunakan ekstrak kunyit. Kita boleh gunakan ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Ada ekstrak bunga raya. Ada 3 benda yang kita boleh gunakan untuk gantikan kertas litmus. Macam mana nak dapatkan ekstrak? Ekstrak ni apa? Cairan. Okey. Cairan ataupun larutan. Kita tak boleh gunakan bahan yang kering. Kita tak boleh guna bahan yang kering, tapi kita kena jadikan dia larutan dulu. Macam mana nak jadikan dia larutan? Sekejap lagi cikgu tunjukkan. Okey, untuk jawapan yang atas ni kita boleh, mana kita nak tandakan, nak warnakan yang mana? Kita boleh warnakan kunyit. Nanti awak warnakan ya. Kunyit warna apa? Warna kuning. Okey, kemudian anda boleh warnakan juga ekstrak bunga raya. Awak warnakan apple. Boleh guna? Tak boleh, kan? Kita tak boleh guna apple. Kita boleh guna kubis hijau boleh. Tadi kubis apa dia kata? Kubis hijau ke kubis ungu? Kubis ungu. Yang boleh. Bukan kubis hijau. Buah kelapa boleh? Tak boleh guna. Inilah bahan. 3 bahan, objek, benda yang kita boleh gantikan kertas litmus untuk mengujinya. Okey, dah dapat. Dah dapat dah. Okey. Soalan yang kedua. Dengan menggunakan enjin carian. Enjin carian ni apa? Google lah. Google, tulis cara menguji bahan berikut. Dia minta awak tuliskan cara menguji. Tulis cara menguji bahan. Cara nak uji dia macam mana? Sebenarnya dia lebih kurang macam ni lah. Nombor 1, nombor 2. Awak kena catatkan. Okey, macam mana nak dapatkan enjin carian tu? Nampak tak ni? Yang ni kita scan dia. Scan guna handphone boleh, ataupun guna laptop, komputer awak boleh. Bila dia dah scan, dia akan bawa awak pergi ke laman web ni. Okey, laman web ni. Okey, kita tengok sikit macam mana. Dia suruh kita pilih satu. Dia pilih satu cara. Salah satu. Kita akan gunakan kunyit lah. Kita guna kunyit aja. Okey, awak boleh. Okey, kita tengok sini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menguji bahan berasid dan beralkali menggunakan ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raja. Okey, dia gunakan ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Bahan yang kita akan uji pada hari ini ialah jus limau nipis. Okey, dia akan gunakan jus limau nipis sebagai Bagi bahan. mewakili bahan berasid dan larutan soda bikarbonat bagi mewakili bahan beralkali. Okey, jus limau nipis sebagai bahan berasid dan soda bikarbonat tu sebagai bahan beralkali. Ada sifat dia alkali. Pertama sekali, kita akan menguji bahan dengan menggunakan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit ini boleh dihasilkan dengan cara mengisar kunyit menggunakan mesin pengisar ataupun dengan melarutkan serbuk kunyit bersama air. Okey, macam mana nak dapatkan ekstrak dia? Sama ada blender, kisar kunyit hidup tu, ataupun yang kedua gunakan serbuk kunyit. Kat dapur ada, kan? Ada dekat dapur. Jadi boleh campurkan je dengan air. Okey, ni baru dia tunjukkan. Lepas ni dia tunjukkan cara mengujinya menggunakan ekstrak kunyit ni macam mana. Okey, tengok betul. Nanti kita nak tulis. Mari kita uji kedua-dua bahan ini menggunakan ekstrak kunyit tadi. Okey, langkah pertama, sediakan jus limau dan sediakan soda bikarbonat ke dalam 2 bateri yang berasingan. Yang ni jus limau nipis, yang ni soda bikarbonat. Okey, kemudian yang kedua dia buat apa ni? Titiskan ekstrak limau. Lupa macam mana cakap. Pastikan jus limau nipis dengan soda bikarbonat ni isi padunya sama. Kalau yang ni 5 ml, yang ni pun 5 ml. Kita malarkan tetap. Tentu tak adil penyiasatan. Kalau yang ni 5 ml, yang ni 10 ml, tentu yang ni jadi, nanti yang ni tak jadi. Okey, faham? Okey, langkah pertama tadi sediakan larutan jus limau nipis dengan larutan soda bikarbonat dalam bateri, piring bateri. Yang kedua, titiskan. Okey, kita tengok berapa banyak dia titis. Okey, dia titiskan sebanyak. Okey, tadi dah 1 penitis, 2 penitis. 2 penitis je. Okey, 1 penitis pada soda bikarbonat dan 2 penitis pada soda bikarbonat. Kemudian diaduk dia. Yang ni sama warna kuning. Perhatikan perubahan warna bahan. Yang ni dah berlainan Jika warna. bahan berasid larutan tidak bertukar warna dan kekal kuning. Okey, kalau dia berasid, bahan tu berasid. Contoh dia jus limau nipis, dia berasid, dia tetap warna kuning kunyit tadi. Dia tak berubah warna. Okey, apa jadi warna apa pula? Manakala jika bahan tu beralkali, larutan bertukar menjadi keperangan. Kedua, okey, kalau dia beralkali, larutan jadi perang. Perang macam mana? Warna perang lah, warna kuning-kuning pekat sikit. Alright. Okey,
Kalau bahan berasid tadi dia tidak menukarkan warna. Awak letak limau ke, jus asam jawa ke, tetap warna kuning kunyit. Tapi kalau bahan tu berakali, contoh dia soda bikarbonat, jus peria, dia akan tukar jadi warna perang. Okey, ini cara menggunakan apa? Ekstrak kunyit. Okey, untuk ekstrak kobis bunga, kobis ungu dan ekstrak bunga raya, anda boleh apa? Tengok video ni di tengok sendirilah. Okey. Dia ada sambungan dia lagi sebenarnya, panjang lagi. Kita baru sampai sini. Untuk lebih faham, awak boleh buat macam mana, tengok macam mana. Nak tengok dia, scan kat sini. Okey, scan kat sini boleh tengok. Alright. Sekarang ni kita nak tulis dengan menggunakan enjin carian tadi. Macam mana kita nak dapatkan cara menggunakan ekstrak kunyit tadi. Cikgu dah tuliskan. Okey. Yang pertama, anda tulis masukkan 5 ml jus limau nipis dan 5 ml larutan soda bikarbonat ke dalam 2 piring bateri. Macam tadi. Yang kedua, titiskan ekstrak kunyit dan perhatikan perubahan warna. Titis dua-dua. Jus limau nipis 2 penitis, soda bikarbonat pun 2 penitis. Nombor 3, jika bahan berasid, bahan tidak bertukar warna dan kekal kuning kunyit tadi. Dan jika bahan berakali, bahan larutan bertukar kepada keperangan. Okey. Ini saja. Okey, dapat. Ini saja kita punya perbincangan hari ini. Harap anda boleh buat. Anda boleh buat sendiri pada buku. Dan ini adalah sebagai panduan sahaja. Okey. Ini sebagai panduan saja. Mungkin nombor 3 dengan nombor 4 awak tak perlu tulis pun tak apa. Okey. Itu 3 dan 4 ni sebagai tambahan. Saya nak bagi dia sebagai penerangan dia. Catatan, pemerhatian. 1, 2 pun dah cukup. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.